Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita, kitab Sahih Fadil Amal. Kita masuk dalam bab puasa Nabi Daud AS adalah puasa yang paling utama. Puasa Nabi Daud AS adalah puasa yang paling utama. Hadis ke-401. Hadis ke-401 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1976 meriwayatkan Anna Abdullah bin Amr qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna laila ma 'ishtu faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati'u dhalika fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum min asy-syahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi 'ashri amsalha wa dhalika mislu siyamid dahri qultu inni utiqu afdala min dhalika qala fasum yawman aw aftir yawmaini qultu inni utiqu afdala min dhalika qala fasum yawman wa aftir yawman fadhalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa afdalus siyami faqultu inni utiqu afdala min dhalika faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la afdala min dhalika. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabari bahawa aku pernah berkata, demi Allah, aku akan berpuasa sepanjang hari dan solat sepanjang malam selama aku hidup. Lalu aku berkata kepada beliau, sungguhnya aku telah mengucapkannya demi ayah dan ibuku. Beliau bersabda, sungguhnya kamu tidak mampu melakukan hal itu. Maka berpuasalah dan berbukalah, solat dan tidurlah. Dan berpuasalah selama 3 hari dalam sebulan, kerana kebaikan dinilai 10 kali lipatnya, dan hal itu seperti berpuasa setahun. 3 hari sebulan, 30 hari dah. Gitulah darat semua. Setiap soalan berpuasa sebulan penuh lah. Kalau 12 bulan kan, setahun dah. Aku berkata, sungguhnya aku mampu melakukan yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, maka berpuasalah sehari dan berbuka selama 2 hari. Aku berkata, sungguhnya aku mampu melakukan yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, maka berpuasalah sehari dan berbuka sehari. Itulah puasa Nabi Daud AS. Dan dia adalah puasa yang paling utama, paling maksimum. Kita kata paling utama, paling maksimum dah. Lalu aku berkata, sungguhnya aku mampu melakukan yang lebih utama dari itu. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih utama dari hal itu dah. Tak ada yang lebih utama. Kalau lebih hebat juga, dipanggil bid'ah dah. Dan dipanggil merosakkan agama dah. Sekat tu je maksimum dia. Dan dalam riwayat Bukhari sebelumnya nombor 1975 disebutkan, Abdullah berkata setelah usia tuanya dah, andai kata dahulu aku menerima keringanan dari Nabi SAW, hadis sahih. Kalau terima hak Nabi suruh tu, inginlah dia ni. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Abdullah apa? Abdullah bin Amr. Potongan-potongan hadis terdapat penggalan hadis yang sama lah, terdapat dalam hadis Al-Bukhari 1131. Hadis ini juga ditakhrij oleh Muslim 1109, Abu Daud 2407, At-Tirmizi 770, An-Nasa'i jilid 4 mushaf 209 hingga 215 dan lain-lainnya. Hadis ke-402. Hadis Abdullah bin Amr secara marfu' dengan dalam Muslim 1159 dan 189 meriwayatkan. Hadis ke-402 adalah hadis Abdullah bin Amr secara marfu' dalam Muslim 1109 dan 189 meriwayatkan. In ahabba siyami ila Allah siyamu Dawud wa ahabba salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah SWT adalah puasa Nabi Daud AS. Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Nabi Daud AS. Beliau tidur separuh malam, lalu salat selama 1/3 malam, dan tidur pula 1/6 malam. Dan beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis sahih dah, hadis sahih.
Hadis ini telah disebutkan pada bab mengenai solat yang paling disukai oleh Allah, iaitu solat Nabi Daud AS. Hadis ini ditakhris dikeluarkan oleh Imam 6 dah. Ni kita ada kecuali Tirmizi saja dok dah. Ni tolak 15 lah dah. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz a'dalus siyam ya. Puasa yang paling adil. Dalam riwayat lain dengan lafaz afdalus siyam, yang paling utama dah. Gitulah, ada perbezaan lafaz sikit. Jadi puasa paling baik, solat paling baik Nabi Daud lah. Kalau puasa solat kalau semaya malam tahajud ni, tidur separuh malam dulu, lalu solat 1/3 malam, dan tidur kembali selama 1/6 malam, dan bila berpuasa sehari dan berbuka sehari, gitulah. Kalau kita kira 12 jam malam kan. Ni per 12 campur dengan 1/3 malam kan, 1 darab 4 jam dah. 4 jam ni campur 4 10. 1/12 lagi 1 jam lah. 1/6 masuk 2 jam lagi dah. Kalau kita 12 jam lah. Dah 6 jam 4 jam. Kalau kira gitu dah. Kalau kira lain ni tengoklah, kita kira matematik dah. Pentingnya lebih kurang gitulah, lebih kurang. Kalau kita potong sejam kan, bagi 2 sejam 2 jam semaya dah. Lepas tu tidur 3 jam gitulah, lebih kurang dah. Kalau bagi 2 dah. Tak apalah tu tentang puasa dan semaya Nabi Daud. Okey, keutamaan puasa Ashura 10 Muharram ni dan hari Arafah 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak berada di Arafah, tidak wukuf di Arafah, bukan haji, dia kena sunat puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Hadis ke-403 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1162 meriwayatkan, An Abi Qatadah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, "Kaifa tasumu?" Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a Umar radhiyallahu anhu ghadabahu qala radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya. Na'udzu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih. Faja'ala Umar radhiyallahu yuraddidu hadzal kalam hatta sakana ghadabuhu. Faqala Umar, ya Rasulullah, kaifa biman yasumu ad-dahra kullahu? Faqala la sama wa la aftara. Aw qala lam yasum wa lam yuftir. Qala kaifa man yasumu yawmaini wa yuftiru yawman? Qala wa yutiqu dhalika ahadun. Qala kaifa man yasumu yawman wa yuftiru yawman? Qala dzaka shamu Daud alaihi salam. Qala kaifa man yasumu yawman wa yuftiru yawmaini? Qala wadidtu anni tuwiqtu dzalika. Thumma qala Rasulullah SAW salasun min kulli syahrin ramadanu ila ramadan. Fahadha siyamu ad-dahri kullihi. Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu fi riwayatin as-sanatul madiyah. Dari Abu Qatadah. Ini Abu Qatadah Al-Ansari adalah Haris bin Rabi'i ni. Nama sebenarnya Haris bin Rabi'i. Abu Qatadah tu Abu tu kunyah katanya. Dari Abu Qatadah, ada seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Bagaimana kamu berpuasa?" Maka Rasulullah marah. Tanya Nabi dah. Tak kala Umar dah melihat kemarahan beliau, dia berkata, "Kami redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Kami berlindung kepada Allah dari murka Allah dan murka Rasulnya." Umar kata begitu. Umar dah sentiasa mengulang-ulangi perkataan ini hingga amarah marah Nabi itu berhenti, redha lah, berkurang kemarahan Nabi. Lalu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun?" Beliau menjawab, "Tidaklah dia itu berpuasa dan tidak pula berbuka." Umar bertanya lagi, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa 2 hari dan berbuka sehari?" 2 hari puasa, sehari buka. 2 hari puasa, sehari buka. Beliau menjawab, "Apakah ada orang yang mampu melakukan hal itu?" Umar kembali bertanya, "Bagaimana dengan orang berpuasa sehari dan berbuka sehari?" Beliau menjawab, "Itulah puasa Nabi Daud alaihi salam." Umar kembali bertanya, "Bagaimana dengan orang berpuasa sehari dan berbuka 2 hari?"
Beliau menjawab, aku senang jika aku mampu melakukan itu. Nabi pun tak buat gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, inilah puasa sepanjang tahun. Pada dah, jadi sepanjang tahun dah. Puasa 3 hari setiap bulan dah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah semoga dia meleburkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Jadi kalau kita puasa hari Arafah, Nabi haraplah semoga Allah ampunkan dosa kita setahun sebelum dan setahun selepas. Dan puasa hari Asyura ni 10 Muharram, aku berharap pada Allah semoga dia meleburkan dosa 1 tahun sebelumnya. Dalam riwayat lain disebutkan 1 tahun yang berlalu. Hadis sahih. Ni hadis riwayat Muslim ni, hadis riwayat Muslim. Dia sahih lah, kuat lah. Atraf hadis yang sama ni boleh tengok pada hadis Abu Daud 2425 dan 2426. At-Tirmizi 749 dan 767. Dan An-Nasai jilid 4 207 dan 209. Ibnu Majah 1730 dan 1738. Ahmad jilid 5 297 dan 38 dan Al-Bahaqi jilid 4 musak 300 ni. Hadis seterusnya hadis ke-44 Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari nombor 1006 meriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawma yawma Ashura wa hadha ash-shahra ya'ni syahr Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan puasa suatu hari yang beliau lebih utama ke atas lainnya selain hari ini, iaitu hari Ashura, dan bulan ini iaitu bulan Ramadan. Hadis sahih. Nabi berhati jaga sungguh puasa Ashura dan puasa Ramadan. Gitulah. Atraf hadis yang lain, ini hadis riwayat Bukhari dah. Atraf hadis yang sama boleh rujuk pada hadis riwayat Muslim 1132. Ahmad jilid 1 222 313 dan 367. Al-Baqi jilid 4 muka surat 206 dari Ibnu Abbas. Dan dia ditanya mengenai puasa hari Ashura. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata hadis ini menunjukkan hari Ashura adalah hari yang paling utama bagi orang yang berpuasa setelah Ramadan. Tetapi Ibn Abbas menyandarkan itu pada perbuatannya, maka dalamnya tidak ada sesuatu yang menyanggah pengetahuan selainnya. Sedangkan hadis sebelumnya menerangkan puasa hari Ashura meleburkan dosa 1 tahun saja, dan puasa hari Arafah 9 Zulhijjah itu meleburkan dosa 2 tahun. Maka zahirnya puasa Arafah lebih utama dari puasa hari Ashura. Ya. Itu dah. Okey, habis itu. Okey, keutamaan puasa Muharram pula dah. Bulan Muharram. Hadis ke-45. Hadis Abu Hurairah yang terdapat pada Sahih Muslim 1163. Afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Ada hadis sahih. Jadi paling puasa yang utama setelah Ramadan itu puasa bulan Allah, puasa bulan Muharram lah. 10 Muharram pun Asyura tu termasuklah dah. Dan dalam bulan lain pun dalam bulan Muharram tu molek puasa dah. Dan solat hak sunatnya paling afdal solat malam, selain daripada solat wajib solat malam lah hak lebih afdal lah. Telah dijelaskan takhrijnya hadis ni, hadis riwayat Muslim ni. Telah dijelaskan takhrijnya telah dikeluarkan dari sanad-sanad dia lah pada bab mengenai keutamaan solat malam. Komentar mengenainya dan pengkompromian antara hadis ini dan hadis tentang puasa yang paling utama iaitu puasa Nabi Daud AS. Beliau melanggengkan berpuasa dan amal yang paling cintai oleh Allah ialah yang paling langgeng ni paling luah, paling beri, paling lapang lah. Tidak stres sangat dah. Sekali pun sedikit langgeng angin yang paling tetap istiqamah dah. Walaupun sikit kalau istiqamah, maka itulah paling utama dah. Sedangkan puasa bulan Muharram ini adalah waktu yang paling utama yang di dalamnya dilakukan ibadah sunnah. Sedangkan ibadah sunnah adalah puasa khusus pada waktu yang khusus dalam 1 tahun. Maka di samping melakukan puasa bulan Muharram yang merupakan waktu yang utama, juga melakukan puasa lainnya secara istiqamah lah. Biar kita langgeng yang lapang ni ataupun istiqamah ni pentingnya.
Lihat Mushkilul Asar jilid 2 muka 11 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Catatan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 muka 203. An-Nawawi rahimahullah menjawab kenapa beliau tidak memperbanyakkan Nabi tidak memperbanyakkan puasa pada bulan Muharram, padahal sangat-sangat diutamakan. Nabi sendiri ni banyak puasa boleh Sya'ban dah selain bulan Ramadan. Ada kemungkinan tidak mengetahui hal itu kecuali di akhir usianya. Mungkin Nabi tak tahu. Akhir usia Nabi tahu bahawa afdal puasa bulan Muharram. Ada pendapat kata gitulah. Sehingga beliau tidak memperbanyakkan puasa pada bulan tersebut atau terhalangi oleh uzur kerana berpergian dan sakit. Itu pendapat Ibn Hajar. Seterusnya, keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal mengiringi puasa Ramadan. Puasa 6 hari bulan Syawal boleh selepas Ramadan. Hadis kepatuhan Muslim nombor 1144 meriwayatkan. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasul radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada siapa berpuasa Ramadan kemudian dia mengiringinya puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis sahih. Hadis ni riwayat Muslim ya. Atrah pada hadis yang terdapat kitab lain ada pada hadis riwayat Abu Daud 1433, At-Tirmizi 759, Ibn Najah 1715, Ahmad jilid 5 417 dan 419, Al-Bahaqi jilid 4 292, Ad-Darimi jilid 2 21, At-Tayalisi 594 dengan tahqiq penulis dan lain-lainnya. Sa'ad bin Sa'id adalah saudara Yahya yang masih ada komentar tentangnya. Akan tapi dia dimutabaahkan, disokonglah hadis itu diikuti perawi lain lah selain pada sahabat. Yang terdapat pada Abu Daud dan lain-lainnya. Bahkan dia dimutabaahkan, disokong oleh saudaranya Yahya bin Sa'id. Seperti terdapat pada At-Tabrani 3913 dan lain-lainnya sebagai sanggahan terhadap Az-Zahabi dan Mizan I'tidal. Kerana telah berkata setiap hadis berputar atasnya. Maksudnya bukan seorang lah. Dia kritik. Pendapat Az-Zahabi kata pada seorang itu dah. Tapi ada Yahya bin Sa'id. Bukan Sa'id bin Sa'id saja, ada Yahya bin Sa'id kata adik-beradik dia. Catatan, barang siapa yang berpuasa pada hari-hari apa saja dari bulan Syawal, maka dia telah mengiringi puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi tak mesti strict dah. Putu-putu tak apa, yang pentingnya 9 hari, cukup ni hari dalam bulan Syawal. Tak sedap niat gabung lah, suku dah. Puasa sunat Syawal dulu. Lepas tu qada lah dari bulan Syawal ke bulan lain, tak kisahlah. Hadis 47 Ibn Majah rahimahullah nombor 1715 meriwayatkan an Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Sauban maula Rasulillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama 6 ayyamin ba'da al-fitr kana tamam as-sanati man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Dari Sauban maula maulana hamba Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari setelah berbuka, ini Idul Fitri, setelah hari raya itulah, hal itu sempurna 1 tahun. Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Jadi hadis ni riwayat Ibnu Majah. Jadi puasa 6 hari seperti puasa setahun. Sebabnya 30 darab 10 300 hari. 6 hari bulan Syawal tu darab 10 jadi 60 hari. 300 campur 60 jadi 360 hari. Puasa cukup setahun dah. Jadi sebabnya 10 kali ganda puasa dah. Beliau atraf pada hadis kita hadis lain pada hadis yang sama, iaitu hadis riwayat Ahmad jilid 5 260, Al-Bahaqi jilid 4 293, Ad-Darimi jilid 2 221, Ibn Hibban 928, Al-Mawarid dan lainnya. Hisham bin Amr telah dimutabaahkan, disokong hadisnya dan disokonglah. Dan Baqiyah telah memperjelaskan akhir sanad. Maka hadis ini sahih dan dia memiliki satu hadis penguat yang lain lah. Lihat Majma' Az-Zawaid jilid 3 muka 103. Seterusnya keutamaan puasa hari Isnin dan hari Khamis. Hadis ke-48 At-Tirmizi rahimahullah nombor 745 meriwayatkan an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal Itsnaini wal Khamisi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga puasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Isnin dan Khamis. Sahih li ghairihi.
Atraf hadis yang sama rujuk hadis riwayat An-Nasa'i jilid 4 muka surat 3, 202 dan 23. Ibnu Majah 1339, Abu Ya'la nombor 4761, namun Khalid bin Ma'dan masih dipersisihkan. Akan tapi Abu Hatim mensahihkan jalur ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Ilal karya anaknya jilid 1 muka surat 242, anak dia Ibn Abi Hatim lah. Hadis ini memiliki hadis penguat yang terdapat pada An-Nasa'i jilid 4, 203 dan Ibnu Khuzaimah 2119. Pada sanad terdapat perawi yang makbul diterima, akan tetapi dia hanya sebagai hadis penguat lah. Makna yataharra adalah menyengaja dan bertujuan melakukannya, sengajalah. Makna at-tahri adalah bertujuan dan bersungguh dalam mencari dan bertekad demi mengkhususkan sesuatu untuk dilakukan dan diucapkan. Dirujuk lisan al-Arab lah, kamus lisan al-Arab. Tak kala Nabi SAW ditanya mengenai puasa hari Isnin, beliau menjawab, itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutuskan dan wahyu diturunkan kepadaku. Kenapa rajin puasa Isnin? Nabi banyak gitulah, lahir, diutuskan wahyu, dah. Jadi Nabi tu pada hari Isnin lah. Jadi Nabi puasa kerana sebab itu dah. Bukan makan, Nabi sambut kegembiraan hari lahir Nabi dengan puasa. Tak perlu buat makan-makan lah. Jadi hadis Abu Qatadah yang terdapat pada Sahih Muslim 1160. Hadis ke-409, At-Tirmizi rahimahullah nombor 747 beratkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun lakin zada Ibnu Majah fihi yaghfirullahu fihima likulli muslimin illa mutahajiraini yaqulu da'huma hatta yastaliha. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, amal-amal diperlihatkan pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Aku senang jika amalku diperlihatkan kepada aku sedang keadaan berpuasa. Namun Ibnu Majah menambahkan dalamnya, Allah memberikan keampunan pada kedua hari itu bagi setiap Muslim, kecuali bagi dua orang yang memutuskan hubungan, hubungan silaturahim, putus tak boleh keampunan lah. Bila bersabda, biarkanlah keduanya hingga keduanya berdamai dahulu dah. Hadis sahih riwayatih. Hadis ini riwayat Tirmizi dah. Atraf hadis yang sama pada hadis riwayat Ibnu Majah 1740, Ad-Darimi jilid 2 20. Hadis ini berputar madar daripada Muhammad bin Rifa'ah dan dia adalah perawi yang makbul diterima. Akan tetapi hadis ini memiliki hadis penguat yang lain yang terdapat pada Abu Daud 2436 dan lain-lainnya dari hadis Usamah. Lihat At-Tirmizi dengan titik kedua dengan tahqiq penulis dan syahid lain yang terdapat pada An-Nasa'i jilid 4 202 dan lain-lainnya. Sanadnya hasan dan hadis ini memiliki beberapa jalur yang lain. Tambahan Ibnu Majah juga memiliki syahid sokongan pada sahabat yang lainlah yang terdapat pada Muslim nombor 2565. Hadis ke-410, hadis penguat yang terdapat pada An-Nasa'i jilid 4 muka surat 22 dari hadis Usamah bin Zaid dimeriwayatkan. Inilah hadis penguatnya, syahidnya. Mutaba'ah. Okay, qultu ya Rasulullah innaka tasumu hatta la takada tuftiru wa tuftiru hatta la takada an tasuma illa yawmaini in dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma qala ayyu yawmaini qultu yawmal isnani wa yawmal khamisi qala dhalika yawmani tu'radu fihima al-a'malu ala rabbil alamin fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa hingga hampir saja engkau tidak berbuka, dan engkau berbuka hingga hampir-hampir saja engkau tidak berpuasa, kecuali 2 hari jika keduanya itu masuk dalam puasa engkau, dan jika tidak maka engkau berpuasa pada keduanya. Beliau bertanya, apa kedua hari tersebut? Aku menjawab, hari Isnin dan hari Khamis. Beliau bersabda, kedua hari itu adalah hari dihantarkannya amal-amal kepada Rabb alam semesta alam lah, Tuhan semesta alam lah. Dan aku senang jika amalku dihantarkan ketika aku sedang berpuasa. Hadis hasanah. Yang ditunjukkan dihantar report amalan itu pada hari Isnin Khamis. Jadi Nabi suka puasa Isnin Khamis ni. Hadis ini terdapat pada An-Nasa'i jilid 4 muka surat 21 dan takhrij oleh Ahdam jilid 5 muka surat 21. Okey, keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan dan wasiat mengenainya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Hadis ke-411, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang terdapat pada Al-Bukhari 1976 yang dalamnya disebutkan, wa sum min asy-syahri 3 ayyamin fa innal hasanata bi'ashri amsalha wa dzalika mislu siyamid dahri. Dan berpuasalah selama 3 hari dalam sebulan kerana kebaikan itu dinilai 10 kali lipatnya, 10 kali ganda lah. Dan hal itu seperti berpuasa setahun.
Gitulah. Puasa Ramadan 30 hari, darat 10 dia 300 hari. Puasa lain pula 3 hari setiap bulan, 3 hari darat 10, 30 hari juga dah. Jadi 30 hari 30 hari 30 hari cukuplah setahun dah. Hadis ini terdapat pada Sahih Muslim 1109, Abu Daud 2407, At-Tirmizi 770 dan An-Nasai jilid 4 209. Sebagaimana telah disebutkan pada bab mengenai puasa Nabi Daud AS yang merupakan puasa paling utama. Telah disebutkan pada keutamaan solat duha hadis Abu Hurairah dan Abu Darda, dan pada bahagian pertama di sana disebutkan sebuah wasiat mengenai puasa 3 hari setiap bulannya, iaitu selain puasa hari-hari bid terang bulan, iaitu tanggal 13. Adalah hadis sebut suruh puasa 3 hari, suruh solat duha dan suruh sembahyang witir. Ada yang mengatakan bid ni, puasa bid ni adalah malam yang dalamnya terlihat bulan purnama sejak awal malam hingga akhir malam. Ada kata gitulah. Akan tapi satu hari penuh adalah siang berikut malamnya. Sedangkan dalam satu bulan tidak ada hari bid seluruhnya kecuali pada hari-hari ini. Kerana malamnya terang dan siangnya juga terang. Lihat Fathul Bari jilid 4 muka 26. Ini pentingnya puasa bulan putih ni. 13, 14, 15. Lebih kurang gitulah. Hari bulan putih tu puasa bid putih. Hadis kepada Imam Nasai rahimahullah jilid 4 217 hingga 217 meriwayatkan an Abi Dzar qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salasatin la ad'uhunna insyaallah ta'ala abadan. Awsani bi salatid duha wa bil watri qabla an-naumi wa bi siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Dari Abu Dzar dia berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, Habibina, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku mengenai 3 hal yang insya-Allah aku tidak akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Beliau berwasiat kepadaku mengenai salat duha, salat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Hadis sahih ni, hadis riwayat Nasai ni. 3 perkara, banyaklah, bukan Abu Dzar saja, sahabat lain Abu Hurairah ada dah. Jadi ceritanya Nabi wasiat supaya 3 ni jangan tinggal. Salat duha, salat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan. Atraf hadis ini boleh lihat Adira Ahmad jilid 5 surah 3 dan Ibnu Khuzaimah nombor 2122. Disebutkan pada hadis Abu Qatadah yang terdapat pada Sahih Muslim 1160 dan 197. Dan lainnya, shamu thalathati min kulli syahrin wa ramadhana ila ramadan shamud dahri. Puasa 3 hari setiap bulannya dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah puasa sepanjang tahun. Hadis kepada 13 At-Tirmizi rahimahullah nombor 762 meriwayatkan An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama min kulli syahrin thalathata ayyamin fadzalika shiyamud dahri fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqa dzalika fi kitabih man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha al yawmu bi 'ashrati ayyam. Dari Abu Dzar dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka itu adalah puasa dahr, puasa setahun lah, sepanjang masa dahrnya. Lalu Allah SWT menurunkan pembenaran hal itu dalam kitabnya. Barang siapa datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Satu hari sama dengan 10 hari. Hadis sahih. Ini riwayat Tirmizi. Atraf hadis sama boleh rujuk pada hadis riwayat Nasai jilid 4 muka 219. Ibnu Majah 1038 dan Ahmad jilid 5 145 dan hingga 146. Ini merupakan anugerah Allah, kurnia Allah, iaitu satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sedangkan kejahatan dibalas dengan semisalnya sahaja, kerana tidaklah binasa kecuali orang-orang yang binasa. Wallahul musta'an. Kita minta tolong daripada pertolongan Allah lah. Hadis ke-14 Imam Nasai rahimahullah jilid 4 219 meriwayatkan an Utsman bin Abi As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu siyamun hasanun salasatu ayyamin minasyahri. Dari Utsman bin Abi As dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang baik adalah 3 hari setiap bulannya. Hadis sahih. Hadis riwayat Nasai. Atrafnya hadis riwayat Ahmad jilid 4 muka surat 22 dan 217, Ibnu Khuzaimah 2125, Ibn Hibban 931, Al-Mawarid melalui jalur yang sama. Hanya saja mereka meriwayatkan dengan lafaz yang lain yang lebih panjang lagi lah. Sedangkan lafaz hadis ni berada di akhirnya. Ada hadis yang lain itu panjang, cuma bubuh akhir-akhir hak sama lah. Keutamaan puasa hari-hari bid tanggal 13, 14, 15.
setiap bulan lah. Bulan hijrah ni. Bulan putih. Hadis 415 Imam Nasai rahimahullah jilid 4 201 meriwayatkan. An Jarir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamud dahri. Wa ayyamul bidi sabihata 13 wa 14 wa 15. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, puasa 3 hari setiap bulannya adalah puasa sepanjang tahun. Dan hari-hari bid bulan putih adalah pagi hari tanggal 13, 14 dan 15. Hadis sahih li ghairihi. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Hadis ke-416 Imam Nasai rahimahullah jilid 4 202 meriwayatkan an Abi Hurairah qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi arnabin qad shawaha fa wada'aha baina yadayhi fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ya'kul wa amara al-qawma an ya'kulu wa amsaka al-a'rabiyyu فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل قال إني صائم 3 أيام الشهر قال إن كنت صائما فصم الغرة. Dari Abu Hurairah dia berkata seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kelinci. Arnab, kelinci ni arnab seekor arnab yang telah dipanggangnya lalu dia meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah SAW menahan diri, namun beliau tidak memakannya dan merintahkan orang-orang berada dekatnya untuk makannya. Jadi Nabi suruh makan, tidak makan apa? Nabi tak makan arnab, tapi Nabi perintahkan sahabat-sahabat dia makanlah arnab tu. Dan orang Arab Badui tadi ikut menahan diri juga, tak makan juga lah. Lalu Nabi SAW berkata, apa yang menghalangimu memakannya? Lalu menjawab, aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Beliau bersabda, jika kamu berpuasa, maka berpuasalah pada hari terang bulan, iaitu al-ayyam bid, ketiga hari hak maulidnya, 13, 14, 15. Hasan juga hadis. Hadis ni hadis An-Nasai. Keutamaan puasa pada bulan Sya'ban Nabi kalau kira puasa banyak, Nabi puasa bulan Sya'ban. Hadis ke-417 Al-Bukhari rahimahullah nombor 1970 meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqulu khudhu min al-'amali ma tutiqun fa inna Allah la yamulla hatta tamallu habbu as-salati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima 'alaihi wa in qallat wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Fi riwayat al-Bukhari wa Muslim 1909 wa Muslim wa ghairihima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Beliau bersabda, lakukanlah amalan yang kalian mampu lakukan. Puasa Sya'ban kata seluruh puasa, seluruh bulan. Beliau bersabda, lakukanlah amalan yang kalian mampu lakukan. Kerana sesungguhnya Allah tidak jenuh, tidak bosan hingga kalian yang menjadi jenuh jadi bosan. Solat yang paling dicintai oleh Allah, oleh Nabi SAW adalah yang dilakukan dengan terus-menerus. Istiqamah. Walau sekali pun sedikit. Dawama 'alaiha. Salatan dawama 'alaiha. Solat yang istiqamah. Apabila melakukan solat, beliau mengistiqamah. Dalam riwayat Bukhari 1909, Muslim dan lainnya disebutkan Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengira beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka tak puasalah hingga kami mengira beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa selama 1 bulan penuh selain bulan puasa pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa kecuali pada bulan Sya'ban. Tidak penuh tapi banyak. Hampir penuh. Banyak puasa pada bulan Sya'ban. Hadis sahih. Hadis ni hadis riwayat Bukhari. Atraf hadis yang sama hadis riwayat Muslim 1156 dan 175. Abu Daud 2434, An-Nasai jilid 4 150, 151 dan 199.
Ibn Majah 1710, At-Tirmizi 737, Ahmad jilid 6 39 dan Al-Bahaqi jilid 4 292. Catatan penulis menyebutkan riwayat kedua kerana riwayat ini mentafsirkan riwayat pertama, iaitu beliau melakukan puasa pada bulan Sya'ban penuh. Riwayat ini memberikan pemahaman bahawa puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan selain bulan Ramadan, iaitu bulan Sya'ban. Pada riwayat Muslim 1159 disebutkan beliau berpuasa selama satu bulan penuh, Sya'ban penuh kecuali sedikit. Jadi Nabi SAW tak puasa. Dia bukan puasa penuh sebenarnya. Sikit kan. Banyaknya hampir penuh. Dan pada riwayat Muslim lainnya, surah 4 disebutkan bahawa tidaklah aku melihat beliau berpuasa sebulan penuh sejak beliau tiba di Madinah kecuali pada bulan Ramadan saja. Jadi sebenarnya, orang kata macam bulan penuh tu tidak penuh lah. Ada sehari dua tu tinggal ada. Jadi hak banyaknya Nabi puasa bulan Ramadan terpenuh lah. Sya'ban tu sikit benar dah tak puasa. Banyaknya puasa seolah-olah puasa penuh. Hadis ke-415, Abu Daud rahimahullah nombor 2431 beratkan, An Aisyah taqulu kana ahabba syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bulan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian bila menyambungnya dengan bulan Ramadan. Hadis hasan. Hadis An-Nasa'i jilid 4 muka surat 109, Ibn Khuzaimah dan As-Sahihah jilid 3 nombor 2077. Al-Hakim jilid 1 434 dan Al-Hakim berkata hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Namun keduanya tidak mentakhris, tidak mengeluarkannya, dan Az-Zahabi menyampaikan ketinya. Sepakat, Az-Zahabi setujulah. Tulis bersaharan kerana Az-Zahabi berkata dalam Mizan I'tidal mengenai biografi Muawiyah bin Saleh. Dia termasuk perawi yang dijadikan hujah oleh Muslim, bukan Al-Bukhari. Dan sebenarnya tidak gitulah dah. Adalah tidak setuju Bukhari Muslimnya. Anda dapat lihat bahawa Al-Hakim meraihkan hadis-hadisnya dalam Mustadraknya. Dia berkata bahawa ini berdasarkan syarat Bukhari dan hal ini selalu diulangnya. An-Nawawi rahimahullah mengutip dari sebagian ulama, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Sya'ban. Kerana Nabi SAW senantiasa menjaga puasanya dan atau ini adalah puasa yang paling banyak beliau kerjakan. Pendapat yang mengatakan bahawa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram dapat difahami sebagai puasa sunnah mutlak. Dikutip dari Aunul Ma'bud jilid 7 muka 84. Catatan, mengenai masalah ini terdapat hadis Usamah bin Zaid. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa satu bulan tidak seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Beliau menjawab, itulah bulan di mana orang-orang lalai terhadapnya. Itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dialah bulan di mana amal-amal diangkat. Maka aku senang jika amalku diangkat ketika aku senang berpuasa. Hadis An-Nasa'i jilid 4 pusat 21. Dan lainnya. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam Irwa Al-Ghalil jilid 4 muka surat 13 dan dia menghukuminya hasan. Akan tetapi pada sanadnya terdapat Sabit bin Qais Abu Ghassan yang menurut Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib At-Tahzib adalah perawi yang saduq, yang dituduh berdusta. Percaya dia bolehlah benar, tapi dituduh berdusta. Tetapi orang ini hadis-hadisnya sedikit saja, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sa'ad dan lainnya. Di samping sebagai tertuduh, dia juga didaifkan pada hadis ini, dia dituduh berdusta. Lihat Al-Fadail karya Al-Maqdisi 215 dengan tahqiq penulis. Catatan perbahasa dah. Jadi orang tak setuju naknya. Ada kritikan. Kita aja dengar hadis ni nak kerap dengar, tapi ada kritikan. Setakat tu sajalah perbincangan kita. Tu sama lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakumdika subhanakumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.